لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب. Assalamualaikum. Kita nak pergi ke Madrasah Irsyadiah ataupun dikenali dengan Pondok Tuan Haji Yusof ataupun Pondok Sungai Bakar. Kali terakhir kami datang ke sini adalah 7 tahun yang lepas semasa kita temu ramah dengan Ustaz Sami untuk sebuah majalah Islam. Dan kali ini kita nak berziarah lagi lah, nak dengar perkembangan terkini Pondok Sungai Bakar ataupun Madrasah Irsyadiah. Kita dah sampai ke Madrasah Irsyadiah Sungai Bakar. من طيبة قبل المغيب قريبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya pada pagi ini dapat saya menceritakan sedikitlah tentang sekolah Madrasah Irsyadiah atau nama penuhnya Madrasah Irsyad Al-Ashraf Al-Wataniyah. Baik, sebelum itu saya sebagai timbalan mudir di sekolah ini mengucapkan terima kasih daripada pihak mudir dan pengurusan di atas video yang kita membuat pada pagi ini. Sebelum itu saya nak diminta untuk saya nak cerita tentang latar belakang saya. Saya Haji Muhammad Salmi bin Haji Suhaimi, bertugas sebagai penolong mudir, penolong pengetua di Madrasah Irsyad Al-Ashraf Al-Wataniyah atau nama pendeknya Madrasah Irsyadiah atau dikenali juga sekolah ini dengan Pondok Tuan Guru Haji Yusof. Saya berkelulusan daripada Universiti Islam Madinah, degree bahagian Syariah dan Undang-Undang, dan telah bertugas di sini sejak tahun 1997 lagi hingga sekarang. Diberikan tanggungjawab untuk membantu pentadbiran mudir sejak tahun 2000 hingga sekarang. Selain daripada mengajar di sini, saya juga aktif di kuliah-kuliah yang diadakan di luar seperti kursus ibadah haji sejak tahun 2000 lagi hingga sekarang. Begitu juga terlibat di mengajar di masjid-masjid, surau-surau. Itu dah sedikit sebenarnya latar belakang saya. Berkenaan dengan sekolah ini telah didirikan pada tahun 1953, diasaskan oleh Tuan Guru Haji Yusof bin Haji Sa'ad, dibantu oleh Tuan Guru Haji Abdul Halim bin Husin sebagai anak saudara kepada Tuan Guru. Jadi sama-sama Tuan Guru dan anak saudaranya bertugas-lumus untuk menjayakan dan mengusahakan sekolah ini di satu tapak yang telah dibeli oleh ibu Tuan Guru, iaitu Hajah Aminah binti Penghulu Hamid. Sekolah ini pada peringkat awalnya menggunakan sistem pondok sepenuhnya, iaitu belajar secara talaqi dan halaqah
Kemudian satu ketika kemudian pengajian ini telah diubah sedikit pengajiannya dengan diadakan juga selain daripada pondok yang dikekalkan, ditambah pula dengan cara pengajian nizami ataupun pengajian berasaskan ataupun menggunakan kelas dan juga papan hitam ketika itulah, ya. Sehinggalah ianya berlangsung hingga hari ini. Kami generasi yang kedua ni cuba untuk meneruskan hasrat tuan guru dan mereka-mereka yang awal mengasaskan pondok ini. Sekolah kita lebih kurang sekarang ni pelajar lebih kurang ada 500 orang pelajar, terdiri daripada pelajar lelaki dan wanita. Begitu juga kita selain daripada itu kita juga mewujudkan suatu perkhidmatan lah kita kata kepada warga-warga Mas yang mencecah bilangannya lebih kurang 200 orang yang ada di sini. Mereka berada di pondok-pondok yang disediakan, dan mereka ada pengajian juga, lebih kurang pengajian umumi, dan ada satu masa mereka belajar juga di kelas. Yang buta huruf itu kita buat satu kelas lain pula di sebelah petang untuk mereka. Sekarang kita berada di hadapan pejabat sekolah, dan insya-Allah kita cuba meninjau kawasan pondok untuk kita lihat sendiri bagaimana suasananya, insya-Allah. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب في قربه النفس تطيب وابتدعوا الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب. Di sana adalah bangunan penempatan pelajar-pelajar putera ataupun asrama lelaki yang berumur 17 tahun ke bawah. Apabila dia orang dah naik ke 18 tahun, kita akan hantar ke pondok sana. Itulah. Jadi kalau di sana penempatan lebih kurang 60 orang di pondok, kemudian ada asrama lama di sana lebih kurang 30 orang. Selebihnya semuanya di sinilah. Dan di sebelah kiri saya ni ada bangunan bilik darjah lah, untuk pelajar-pelajar lelaki sahaja, dan untuk pelajar-pelajar wanita ataupun pelajar-pelajar puteri yang di peringkat SPM dan juga tingkatan 6 bawah calon STAM, Sejih Tinggi Agama Malaysia. Dan di sana tadi ada 2 bangunan. Di bersebelahan dengan surau kita tu ada 2 bangunan, dan 2 bangunan itu digunakan untuk kelas pelajar-pelajar puteri sahaja. Saya berterima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang telah memberi sumbangan kepada sekolah kita, di antaranya Bank Muamalat Malaysia Berhad yang telah menyumbangkan kepada kita RM500,000 untuk kita bina surau yang baru di sekolah ini, walaupun kosnya lebih daripada itu. Dan saya mengharapkan dengan tersiarnya video ni, kita mengharapkan bantuan daripada dermawan-dermawan. Kita mengharapkan untuk kita nak meneruskan
kesinambungan sekolah ini yang telah dibina pada tahun 1953, kita perlukan kos penyelenggaraan ataupun kos pengendalian ataupun kos operasi yang lebih kurang mencecah ke 30,000 sebulan. Selain itu juga kita perlukan bantuan sebuah van dan juga kenderaan untuk penggunaan sekolah. Kerana kadang-kadang pelajar kita terlibat dengan aktiviti luar yang terpaksa kita mencari kenderaan, dan ini menjadi satu agak menyusahkan jugalah kita. Itulah harapan saya. Dengan ini saya memohonlah jasa baik ataupun diharapkan kepada dermawan-dermawan yang sudi untuk memberikan suatu sumbangan kepada kita untuk kita nak meneruskan lagi usaha untuk nak meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Malaysia ini. Dan dengan itu insya-Allah jadi terbinalah satu masyarakat yang bertakwa, yang baik, hingga akhirnya negara akan jadi harmoni dan baik. Nah, pastinya negara yang baik itu daripada rakyatnya yang baik dan beriman dan juga bertakwa. Jadi itulah harapan kita insya-Allah. Sekadar itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.